الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال فصل والذي ينقض الوضوء ستة أشياء ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر أو مرض ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل ومس فرج الآدمي بباطن الكف ومس حلقة ظهوره على الجليد. Baik, kata musannif rahimahullah, walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'. Yang perkara yang membatalkan wudu enam perkara. Yang pertama ma kharaja minas sabilain, yaitu apa yang keluar daripada dua jalan, yakni daripada kubur dan kubur. Wan naumu ala ghairi hay'atil mutamakkini, dan tidur keadaannya bukan di atas hay'ah, kelakuan yang tetap papan punggung dia daripada tempat duduk. Dan yang ketiga wazawalul aqli, hilang akal. Hilang akal disebabkan mabuk atau maradin ataupun sakit. Yang kelima walam surrul mar'atan ajnabiyyah, ini menyentuh oleh lelaki akan perempuan yang ajnabiyah. Dan yang keenam min ghairi ha'ilin, ini dengan ketiadaan pelapis. Dan yang keenam wa massu farjil adami bi batinil kaffi wa massu halqati dhuhurihi 'ala al-jidi, dan menyentuh faraj anak Adam dengan batin tapak tangan dan menyentuh halaqah dubur dia, ada jadi pendapat yang jadi. Iaitu 6 perkara-perkara yang membatalkan wudu. Disebut sebagai nawaqidul wudu ataupun disebut juga asbabul hadas. Jadi kita sambung mudzakarah kita pada bab ni lah. Walaupun sebelum ni kita dah baca, dan kita akan teruskan dengan bab yang kita akan baca ni. Jadi insya-Allah kita cuba habiskan mungkin dalam 2 pertemuan tu habis satu fasal. Dua pertemuan satu fasal, minggu 2 kali kita buat. Jadi kita cuba habiskan satu fasal setiap 2 kali pertemuan. Tengok macam mana. Baik. Baik, kata muhasyi, tengok kat dalam faslun. Kata muhasyi, akhara al-musannifu hadha al-fasla 'an al-wudu'i nazaran ila anna al-wudu'a yujadu awwalan thumma taqra'u 'alayhi an-nawaqid. Kata musannif rahimahullah, dia takhirkan fasal ni. Fasal perkara-perkara yang membatalkan wudu ni dia takhirkan. Maknanya disebut dulu bab wudu, baru dia sebut bab perkara-perkara yang membatalkan wudu. Setengah kitab disebut dulu perkara yang membatalkan wudu, baru disebutkan tentang wudu. Jadi cara susunan tu berbeza. Jadi mereka susun cara berbeza tu bukan susun saja-saja, tapi ada isyarat dan juga ada nazar, ada wajah. Baik, kenapa disusunkan sebab-sebab hadas ni terkebelakang daripada bab wudu? Dia kata sebab nazaran ila anna al-wudu'a yujadu awwalan, kerana melihat bahasanya wudu ni ada dulu. Wudu ada, lepas tu berlaku hadas. Wa ba'dhum qaddamahum, sebahagian ulama dia takdirkan bab
bab asbabul hadas. Disebut bab hadas dulu baru sebut bab wudu. Sebab apa pula? Nazaran ila anna al-insana yuladu muhdisan. Kerana melihat pada bahawasanya manusia ni dilahirkan dalam keadaan berhadas. Ini pada hukumnya berhadas. Ai fi hukmil muhdis, bermakna annahu yuladu ghaira mutatahhir. Dia dilahirkan dalam keadaan tak suci. Jadi kalau kita mengambil kira keadaan asal dia tu, maka didahulukan bab apa ni hadas. Baik, lepas tu dia ada nama itu dia tak payah masuk berkenaan dengan kritikan menggunakan kalimah. Baik. Kata musannif walladhi yanqudu ayyubtilu. Masuk yang wudu dengan mana membatalkan. Ini apa yang membatalkan wudu? Dalam ni sebut 5. Dalam syarah sebut 5. Apa kita baca dulu. Khamsatu asya, 5 perkara. Yang pertama apa? Ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini. Apa yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Apa dia dua jalan tu? Ai al-qubuli wad duburi, iaitu kubul dan dubur. Lubang depan, lubang belakang. Ataupun sebut jalan depan, jalan belakang. Baik. Ambil satu hukum. Maksudnya apa yang keluar daripada dua jalan, ini apa yang keluar daripada kubul ataupun dubur, maka membatalkan wudu. Satu je istisna, dikecualikan, iaitu mani. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dikecualikan mani. Adapun 3 mazhab lagi jumhur kata batal. Dalam mazhab kita mani tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Baik. Ma kharaja min ahadis sabilain. Kemudian berkenaan dengan ibarah guna sabilain, setengah mentakbirkan dengan faraj. Dengan faraj. Perkataan faraj lebih umum. Sebab perkataan faraj dia melengkapi. Sebab kalau sabilain, lubang depan, lubang belakang, laki, perempuan, itu ada 2 jalan, 2 lubang. Kalau laki-laki ialah ada 2 lubang, tapi perempuan ada 3. Perempuan ada 3. Makhrajul baul, itu tempat keluar yang kecil. Makhrajul zakat, madkhulul zakat, itu tempat masuk zakat. Dan juga kubul, dubur. Jadi 3. Jadi perkataan faraj dia merangkumi kesemuanya. Sebab bukan saja apa yang keluar daripada makhrajul baul, tempat keluar yang kecil, apa yang keluar daripada faraj, dia pun tempat masuk zakat tu pun membatalkan wudu. Sebab tu diperbahaskan masalah perempuan yang keluar mani selepas dia mandi, lebihan mani keluar. Maknanya contohnya perempuan yang dijima dalam keadaan dia tidak dapat melaksanakan, menunaikan syahwat dia. Contohnya dia dijima dalam keadaan dia tidak, ataupun mukrahah, terpaksa. Jadi dia tak dapat tunaikan syahwat dia. Kemudian pagi esok suami dia beritahu, kata semalam dia dah jima. Jadi nak kena apa? Nak kena mandi. Jadi dia pun mandi. Selepas mandi keluar lebihan mani tersebut. Keluar lebihan mani itu. Jadi adakah kena mandi balik? Tak kena mandi balik. Maknanya fi jawab ini tafsir. Nak jawab tu ada tafsir, ada hurai. Kalau waktu berlaku proses tu dia ada syahwat, maknanya dia dapat tunaikan syahwat dia, kita kata dia kena mandi balik. Sebab ada ihtimal yang keluar tu mani dia sekali, campur dengan mani suami dia. Sebab tu disunatkan kita laki-laki nak mandi wajib, disunatkan kencing dulu supaya keluar habis. Tak ada dah keluar mani selepas tu. Maknanya kalau kita mandi, lepas kita mandi tu keluar lebihan mani, kena mandi sekali lagi. Jadi kalau perempuan ni dia tak dapat tunaikan syahwat dia, kita kata dia tak perlu mandi dah. Tapi kalau dia tunaikan syahwat dia kena mandi balik. Jadi keluar mani itu daripada mana? Makhrajul baul ke? Tempat keluar yang kecil ke? Bukan. Satu kata merangkumi semua sekali lah. Maknanya tiga sekali. Perempuan 2. Dalam mazhab kita apa saja pun yang keluar, sama ada benda tu benda yang biasa keluar
ataupun benda yang tak biasa keluar. Yang biasa keluar apa? Air kencing. Itu yang biasa keluar, air kencing, belakang keluar tai lah, najis. Dalam mazhab kita tak kira apa, walaupun keluar tu darah, yang keluar tu ulat, yang keluar tu batu, apa saja yang keluar semua membatalkan wuduk kecuali mani. Syarat mani dia sendiri. Mani orang lain tak kira, batal juga itu. Baik. Kita tengok lagi depan. Dia sebut nanti pasal sama ada nadir ataupun tidak. Dia kata ahaduha, yang pertama ma kharaja min ahadis sabilain, ai al-qubuli wad-duburi min mutawaddi'in, daripada orang yang berwudu. Nak bagi tahu kalau orang tu berwudu berlaku perkara ni, maka batal wudu orang yang berwudu tersebut. Hayyin, daripada orang yang berwudu yang hidup. Kenapa dikaitkan dengan yang hidup? Nak tolak orang yang mati. Jenazah yang kita dah mandikan dan kita dah wudu kan, kemudian keluar darah ataupun keluar sesuatu daripada kemaluan dia, dah tak perlu lagi kita nak mandikan dia sekali lagi, tak perlu juga kita nak wudukan sekali lagi, cukup bersihkan najis yang keluar, itu sahaja. Sebab tu dia kaitkan dengan haid. Itu keluar daripada keluar sesuatu daripada dua jalan tu, daripada orang yang berwudu dan orang yang hidup. Orang mati tak. Wadihin, dan orang tu pula wadih. Maksud wadih apa? Nyata laki-laki dan nyata perempuan. Nyata laki-laki, nyata perempuan. Ini nak tolak orang khunsa, satu makhluk yang Allah Ta'ala jadikan. Dia ada dua alat. Ada alat laki-laki dan juga ada alat perempuan. Dan maksud khunsa ni juga khunsa muskil, yang mana dua-dua alat ni hidup. Alat laki hidup, alat perempuan hidup. Dan dia pun, laki pun dia suka, perempuan pun dia suka. Dia muskil, laki ke perempuan. Ini panggil khunsa muskil. Ada yang khunsa wadih. Khunsa wadih, dia ada dua alat juga, tapi salah satu yang hidup. Dan dia pun kecenderungan dia kepada salah satu. Ini tak ada masalah. Dia tahu dia laki ke ataupun dia perempuan. Yang sekarang banyak berlaku ni bukan khunsa muskil. Itu dia yang muskil. Hak laki nak jadi perempuan, perempuan nak laki. Itu tak ada kaitan dengan khunsa muskil. Itu dia sendiri muskil. Dia siapa? Baik. Wadihin, ambil situ. Nak bagi tahu masuk wadih tu maknanya nyata laki-laki, nyata perempuan. Mu'tadan kana al-khariju kabaulin wa dha'itin aw nadiran kadamin wa hasan. Sama ada, nak takmim lagi hukum, sama ada yang keluar tu benda yang biasa keluar. Contohnya apa? Kabaulin wa dha'itin, seperti air kencing dan juga tai. Itu benda yang biasa keluar. Aw nadiran, ataupun apa yang keluar daripada dua jalan tu benda yang nadir. Benda yang apa nadir? Jarang keluar. Nadiran, seperti apa? Darah. Kadamin wa hasan. Kadamin wa hasan, seperti darah dan batu. Lama dah bahar dulu batu. Sekarang ni jadi orang batu, sakit batu karang, kencing keluar batu. Sama batal. Walaupun tak keluar air, keluar batu pun batal wudu. Cuma masalah batu tu najis ke tak najis, itu ada tafsir. Itu ada huraian dia lah. Kat dalam ni ada. Jadi kalau kita lagi. Baik. Najisan, dan sama ada yang keluar tu benda najis. Kahadhil amsilah, seperti misal-misal yang diberikan ni. Baul najis, ra'i najis, darah najis, hasan dikira sebagai najis ini. Dia tengok dia ada dua keadaan. Kalau tanya topik, kalau topik kata batu tu terjadi daripada air kencing tu sendiri, maka kita hukumkan batu tu najis. Kalau bukan, maka hukum dia tahir, tapi jadi mutanajis. Jadi sama ada yang keluar daripada dua jalan tu najis, seperti misal-misal yang diberikan, au tahiran, ataupun benda yang keluar tu suci. Contohnya apa? Kadudin, ulat keluar daripada kemaluan dia ataupun daripada dubur dia. Jadi ulat tu hukum dia suci, tapi kena najis. Itu je.
Dia nak belah silakan. Boleh belah. Baik. Illal mani, kecuali mani. Ini satu je istisna dalam mazhab kita, mani tidak membatalkan wudu. Dan kita ambil umum ayat yang mana Allah Taala sebut dalam dalam Al-Quran, au jaa ahadun minkum, boleh? Au jaa ahadun minal ghaib. Jadi perkataan masuk ghaib tadi ataupun siapa yang datang daripada ghaib, datang ghaib itu maksudnya asal ghaib makan munfasif, tempat yang curam, yang mana dulu orang nak pergi buang air kecil, air besar, buang kampi, bukan ada tandas macam sekarang ni. Jadi dia akan cari tempat-tempat yang curam, yang tak dilihat orang. Cari tempat-tempat macam tu. Sehingga warid dari Rasulullah SAW dalam hadis dalam Abu Daud, Rasulullah SAW bila nak qada hajat, Nabi akan pergi tempat yang jauh sampai tak dilihat syakhs diri Rasulullah SAW. Sebab tu disunatkan kita dalam nak kencing, nak berak, disunat menjauh daripada orang. Cuma sekarang ni ulama sebut, sekarang ni tandas masih dah ada tempat yang tetap. Jadi tak boleh kita nak jauh, memang kat situ tempat dia. Jadi disunatkan yang di luar jauhkan diri daripada tandas. Jadi adabnya kita nak tunggu sahabat-sahabat kita dalam tandas tu, jangan tunggu depan pintu. Tunggu jauh sikit. Sebab dia nak kencing, dia nak berak, dia nak menerat. Jadi semua tu aib. Jadi dia tunggu jauh sikit. Dia tunggu depan pintu tutup kan pula. Tunggu jauh sikit. Kesian sahabat tu. Nak buat kerja pun tak tenteram. Boleh? Tak, jangan tunjuk orang tu. Tempat warid. Asalnya makan pun munfasih warid. Nabi SAW dia nak qada hajat, Nabi pergi tempat yang jauh. Okay. Kemudian diguna pakai warid tu dengan apa yang keluar. Tu warid sekarang ni panggil tayyat. Masuk warid maksudnya tayyat. Asal warid itu adalah tempat makan munfasih. Itu dalam Al-Quran tu masuk dia bukan tayyat tu. Masuk dia tempat buang air tu. Jadi dia sebut tempat buang air, maka dia umum apa saja yang keluar, yang dikeluarkan di situ, sama ada nadir ataupun tidak. Jadi ambil hukum umum. Berbeza dengan mazhab Malik. Yang mana mazhab Malik, apa yang ghairul mu'tad keluar tak batal. Hatta kalau air kencing keluar kot kubur, tai keluar kot kubur, tak batal. Sebab dia ghairul mu'tad, yang diiktibar mu'tad, yang biasa keluar. Dalam mazhab kita ada mu'tad ataupun ghairul mu'tad. Semuanya membatalkan wudu. Baik. Tengok dekat perkataan satu perkataan nadiran. Nadiran tu dikata al-muradu bihi ma la yaqsuru wuquhu. Yang dimaksud dengan nadir tu, dikaulihi nadiran tu, apa yang tak banyak berlaku. Apa yang tak banyak berlaku. Bi an yakhruja ala khilafil adat. Dengan maksudnya keluar di atas khilaf adat, kebiasaan. Walaupun dia banyak berlaku selepas keluar, tapi iktibar sebelum dia tak banyak berlaku. Kemudian keluar kemana berterusan. Jadi adat dia keluar tu, tapi itu tidak dikira. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tengok kat perkataan hasan, batu. Dia kata batu tu sawaun in aqada minan najasah, sama saja batu tu dia terjadi daripada najis, bi an akhbara bil iqalihi minha adlan tabiban wa yakunu najisan. Dengan bahasanya ada dua orang doktor yang adil, dia bagi tahu kata batu tersebut dia berlaku daripada najasah, daripada najis. Waktu tu kita hukumkan batu tu najis. Kadang-kadang orang ada batu karangan dia simpan batu tu. Dia tunjuk ke orang, tu orang tengok tangan dia basah contohnya. Jadi kalau dia jadi daripada najis, maknanya tangan dia jadi bukan najis.
la ataupun tidak. Ini contoh ka'ani bertala'u, ka'ani bertala'ahu, seperti dia telan batu. Summa kharaja min farjihi, batu tersebut keluar, maka batu tu kita hukum dia wa yakunu tahirah. Contoh orang tertelan guli, keluar balik guli. Guli tu mutanajis, bukan najis. Apa beza najis dengan mutanajis? Najis benda yang asalnya najis. Contoh air kencing, tai. Mutanajis benda suci kena najis, kita panggil mutanajis. Itu ada beza. Dan dari situ jugalah apa ni, masalah kopi tai usangan. Kopi tai usang masalah waktu musang tu dimakan kopi tu dan keluar kopi tu seperti mana dimakan. Yang mana makanan kalau tidak dihadam, dia keluar dalam keadaan asal dia, hukum dia suci, tapi kena najis. Kalau basuh boleh guna balik. Lepas tu kadudin, yang suci pula contohnya kadudin, sama ada yang keluar tu najis ataupun suci, seperti ulat. Walaupun ulat ataupun cacing dia tak keluar habis, keluar separuh lah, keluar masuk balik. Mujarradul khuruj, walaupun sedikit hak zahir, batal wudu. Wa illam yang fasil kata fayakfi khuruju ra'si tudah wa in adat. Tengok dunia ni penuh kegelapan. So balik. Baik,